habis perhimpunan time tu pukul 7.30 lah, 7.40 macam tu masuk kelas. Tiba-tiba semua orang dengar satu jeritan yang sangat kuat. Ada orang jerit. Jeritan tu dia bersambung-sambung tau. First yang jerit tu kuat nak mampus. Tiba-tiba ada seorang ni dia kata perut dia sakit, daripada perut sampai bawah kaki sakit, tak boleh jalan. Ada yang terlantar, ada yang tiba-tiba menjerit. Lepas dia kata panas. Silakan, padahal tak panas pun nak kerja. Tapi dia kata dia rasa diri panas. Hello, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so hari tu aku ada post satu video. Video first aku, taklah, itu bukan video first aku, itu video yang keempat kot. Tapi kiranya itu video first yang aku betul-betul buat video yang macam ni. So video tu yang macam ni. Okay, so malam ni jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment and share. Okay, malam ni aku nak ceritakan satu kisah disebabkan Khamis kan, malam Jumaat kan. Aku nak tutup lampu tapi takut. Tak adalah. Takutlah. So malam ni tak apa, kita buka je lampu. Malam ni aku nak cerita tentang kisah horror, kisah seram lah kan. Satu kisah yang aku baca dekat internet, dan satu kisah melalui pengalaman aku sendiri. Tak percaya kan Fan Azman ni yang haruk-haruk ni, yang bupel ni ada pengalaman seram kan. Cerita yang aku nak ceritakan yang pertama adalah tentang sebuah lagu yang dikatakan ada isi tersirat. Macam buat karangan pula, tersirat-tersurat. Aku macam kalau tak apalah. Okay, kisah pertama yang aku nak ceritakan adalah tentang satu buah lagu yang kita macam ni. Lagu ni agak famous jugalah waktu dulu. Tapi kiranya lagu tu memang kita bukan selalu, kita pernah dengar dan kita tahu lagu tu. So lagu tu dinyanyikan oleh satu band, iaitu band Sheila on 7. Tajuk lagu tu adalah Sofia, malam ini kau takkan pulang, kau ke aku. Aku pun tak tahu lirik macam ni kan. Kenapa Sofia? So Sofia ni adalah seorang perempuan yang dikatakan peminat setia kepada kumpulan band Sheila on 7 ni. So macam mana boleh timbulnya kisah seram ni? Bermula daripada dia punya ketua kumpulan tu lah. Nama dia Eros Chandra. So Eros ni satu malam tu dia dapat satu call yang daripada unknown person, nombor tak dikenali. So dapatlah kring. Hello, ada lagi tak? Wow. Tak, bukan tu. So kring kan. Lepas tu Eros ni ini angkatlah call tu. Lepas tu tiba-tiba ada satu suara perempuan ni, dia cakap hello apa dekat Eros ni kan. So Eros tu tanya dah siapa ni semua tu kan. Macam je lah siapa je, tidak unknown person semua tu kan. So perempuan ni dia jawab lah. Dia kata nama saya Sofia dan dia call melalui telefon awam dekat depan rumahnya si Eros ni. So Eros ni macam what? Zaman bila telefon guna public phone ni? So Eros ni macam pelik lah, mungkin scammer ke kan. So Eros ni saya lah langsir kan, dah tengok lah dekat depan dia punya public phone kan. So tengok lah, sekali dia tengok kat situ tak ada orang weh, tak ada orang langsung kat situ. Waktu tu dia nampak gegendang telefon kat public phone tu. Dia macam Okay, bayangkan lah. Okay, ni public phone kan public phone kan dia ada punya gegendang telefon kan. Benda tu terapung, terus jatuh ke bawah. Lepas tu Eros ni macam start daripada situ lah. Eros ni dia macam bukan takut, dia macam suspicious sangat. Sebab yelah ada perempuan call dia, kata dia call dekat depan public phone rumah dia. Lepas tu macam tu lah. So daripada situ dia jadi macam tertanya-tanya. So satu hari tu dia carilah nama perempuan Sofia ni, peminat setia ni, cari maklumat lah pasal benda tu. So dia dapat maklumat, dia pergilah satu rumah yang dikatakan rumah Sofia ni lah. Lepas tu dia jumpa lah, pasal dia seorang makcik ni. Lepas tu cakap lah, dia jumpa makcik tu, dia cerita lah makcik sebenarnya sekian-sekian, ada orang telefon mengaku nama dia Sofia, semua-semua tu. Lepas tu makcik tu macam dia dengar, dia macam shock. Bukanlah shock, dia macam tiba-tiba jadi sedih, macam suram lah keadaan. Lepas tu tiba-tiba makcik tu kata sebenarnya Sofia tu anak dia dan dia tu mak Sofia. Lepas tu dia bawa Eros ni pergi satu bilik.
rupa-rupanya dalam bilik tu penuh gila dengan stiker-stiker stamp band Sheila on 7 dekat sekeliling bilik tu lah. So nampaklah dekat situ yang memang Sofia ni seorang peminat yang memang setia lah, memang setia dengan Sheila on 7 ni. Daripada situ muncullah satu lagu yang bertajuk Sofia. So korang boleh tengok liriknya. So sekejap Okay, lirik dia macam ni. So aku taruhlah gambar kat sebelahnya ni. Sofia, malam ini ku takkan datang. Aku tak kerti nyanyi lah. Itulah mencoba untuk berpaling sayang dan cintamu. Lepas tu sebenarnya lirik lagu ni dia ada message tau. Macam hey Sofia, dia tujukan dekat Sofia tu. Lepas tu dia kata malam ini ku takkan datang. So maksudnya Sofia tu dia takkan datang. Aku lupa lah nak cakap sebenarnya. Nampak tak? Ya Allah. Sebenarnya okay, kita patah balik. Okay, kita dah patah balik ni. So ni dekat rumah makcik tu lagi, rumah Mak Sofia ni. So Mak Sofia dia cakap lah ni bilik aduh kelakar lah. Okay, ni bilik Sofia yang penuh dengan stiker Sheila on 7 tu. Lepas tu Mak Sofia ni dia cakap dekat Enros ni, okay, Sofia sebenarnya dah meninggal lama. Waktu Sofia tu dalam perjalanan nak pergi konsert Sheila on 7. Tapi tuk masa lagi konsert tu dia accident, lepas tu meninggal. Mungkin disebabkan tu kot si Sofia ni macam roh tak tenang kan. Macam tak dapat pergi. Aku tak dapat pergi konsert Sheila on 7 ni. So roh tu macam tak tenang lah. Sebab tu dia kacau-kacau si Sheila on 7 ni. Mungkin lah. Okay, kita sambung dekat part lirik tu kan. So kita tengok ya. Sofia, malam ini ku takkan datang. Aku baca je lah kan. So mencoba untuk berpaling sayang dari cintamu. Hey Sofia, malam ini ku takkan pulang. Tak usah kau mencari aku demi cintamu. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. So dekat sini kalau kita dengar sesaja je, kita rasa lagu ni adalah lagu macam orang broken macam tu lah kan, lagu percintaan. Tapi sebenarnya ada maksud dia. So kat sini kita nampak hey Sofia, malam ini ku takkan datang. Semua tu lah kan. So kisah kita takkan abadi tu sebab kisah antara diorang tu, antara si Sheila ni kan dia minat dekat band Sheila on 7 ni kan. So kisah diorang ni takkan abadi sebab yelah dia kan dah mati kan. So selamat tidur kekasih gelapku. Semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. So kat sini apa yang aku boleh cakap, selamat tidur kekasih gelapku, oh Sofia. Maksudnya selamat tidur kekasih gelapku. Dia nak cakap macam Sofia kan dah mati kan. Pergilah kau dengan tenang macam tu. Semoga cepat kau lupakan aku. Dia nak cakap Sofia ni cepatlah lupakan dia sebab yelah kau kan dah mati. Lepas tu kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu ni macam kekasih sejatimu ni dia maksudkan macam Tuhan kita. So Tuhan kita takkan pernah sanggup untuk melupakan kita. So maksudnya dia pergilah dengan tenang, lupakan Sheila on 7 dan kita pergilah dengan tenang menuju ke ilahi. Macam itulah contohnya. Lepas tu selamat ini kasih tak terungkap. Oh Sofia, semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. So dia ulang lirik tu 2 kali weh. So maksudnya dia Eros ni memang nak betul-betul Sofia ni lupakan Sheila on 7. And then hey Sofia, jangan pernah panggil namaku bila kita bertemu lagi di lain hari. So lepas tu hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Begitulah ceritanya, kisah ni. So ya, seram ni kalau fikirkan balik. Contoh bayangkanlah kau dengan pasangan korang kan. Dengar aku perempuan aku dapat power. Aku dengan power aku ni bercinta macam bagai nak rak. Seorang meninggal. Lepas tu roh boyfriend aku tu menghantui aku sebab dia tak boleh move on. Takut aku. Lambat lagi. Okay, tibalah masa yang ditunggu-tunggukan. Akhirnya. Okay, aku nak ceritakan tentang pengalaman seram yang aku sendiri alami. Ya. Okay, macam ni. Dulu waktu aku sekolah menengah, aku duduk dekat asrama lah kan. So, kisah seram, kisah ni memang tak larilah daripada asrama. So, bila asrama aja adalah berkaitan dengan kisah-kisah seram ni. So, apa yang aku nak ceritakan ni aku ada dalam situasi tu, tapi bukan aku yang alami. Maksudnya aku tak kena lah, orang lain yang kena.
aku masuk sekolah asrama ni. Okay, ni latar belakang ni. So aku masuk sekolah asrama ni waktu aku form 1. Daripada aku form 1 lagi, so sampai aku form 5. So 5 tahun dekat asrama. And then sekolah aku tu dia sekolah baru tau. Aku masuk sekolah tu pada tahun 2013. And then sekolah tu buka tahun 2012. Dia buka pertengahan dan akhir tahun macam tu lah. So kiranya aku tahun 2013 tu second batch yang masuk dalam tu. So ada batch tahun 2012 dengan tahun 2013. Waktu tu aku masuk bulan 1, ada form 1 dengan form 2. So aku form 1 ada dengan form 2 tu lah. So bulan 2 ada masuk budak form 4, senior form 4 lah. Time tu tahun 2013 tu hanya 3 batch ni je ada. So senior-senior rakan-rakan aku yang melihat ini, aku nak cerita kes. Korang ingat lah kan. Aku pun tak ingat sangat, tapi aku nak sampaikan je. So pada tahun 2013 tu aku form 1. Bermula waktu tu memang waktu week tengah nak exam, and then semua orang study semua tu kan. Aku tak tahu dia punya punca dia apa, tapi yang aku dengar lah, yang aku dengar cerita, aku ni entah orang yang keberapa tak cerita kat aku ni. So tak tahulah kisah tu dia tokok tambah ataupun kisah tu memang kisah-kisah yang sebenar. So benda tu berlaku. Okay, aku menolong cerita tapi aku tak cakap tajuk dia apa. So tajuk kisah ni adalah histeria. So berlaku histeria kat sekolah aku lah pada tahun tersebut. So aku nak ceritakan ni pun aku tak yakin, sebab aku ingat lupa. So mana yang ingat tu, kalau ada penambahan, ada pembetulan ke, komen lah kat bawah ya. Sebelum tu jangan lupa tekan subscribe, like, share, komen dan so on. Tekan notification, so after this punya video korang akan dapat notification. Okay, sambung kisah yang aku nak cerita ni. So waktu tu macam jagalah ihtilat semua tu, perempuan dengan lelaki, kita orang malam akan ada kelas, ada preparation class prep ni. So lelaki semua kelas dekat blok akademik. So perempuan macam kita orang yang lower form, yang form 1 duduk dekat bilik study. So kita orang form 1, batch aku semua duduk dekat bilik study dekat asrama. And then tiba-tiba malam tu aku tak tahu lah macam mana, tiba-tiba ada cikgu datang. Bukan cikgu, warden. Datang bilik study tu cakap, semua duduk kat bawah. Bilik study kita orang panjang tau. So ada meja-meja. So kita duduk kat bawah, kat lantai ramai, tolak meja semua. Kita orang keliling, buat halaqah. Kita orang kena baca Yasin. So baca Yasin. Tiba-tiba blackout di malam tu. Blackout teruk. Lepas tu macam adalah yang siapa je tak terperanjat kan, tiba-tiba blackout kan. Lepas tu macam semua macam kenapa ni kan. Lepas tu ini yang waktu situasi akulah yang aku hadapi. And then waktu tu dekat bilik study tu memang gelap gulita, cuma ada satu lampu dinding yang macam signal keluar macam tu lah. Lepas tu tiba-tiba warden kita orang kata, duduk pegang rapat semua tu kan. Lama gila kita orang kat bilik study tu. And then tiba-tiba kita orang dapat arahan, semua pelajar Aspuri masuk dalam masing-masing, baca Yasin, duduk kat halaqah. Maksudnya halaqah tak putus, lutut bertemu lutut. Dulu gila weh, lutut bertemu lutut, pegang erat tangan macam ni, baca Yasin. Siapa yang ada torchlight, bawa torchlight lah kan. Lepas tu tengah-tengah baca, aku time tu bilik kat tingkat 3 atas sekali. Bilik aku seram sikit lah. Bilik aku kan asrama perempuan dia belakang tau, lelaki depan. So belakang ni kita orang, bilik aku buka tingkap, ada jalan raya. Belakang sana tu adalah pokok pisang. So itu cerita lain lah. So ni kita baca Yasin semua kat bilik ramai dengan roommate aku, doormate aku. Lepas tu tiba-tiba dengar ada budak lelaki, suara lelaki dengan ustaz tau. Aku tak tahulah ustaz ke apa. Lepas tu dia masuk Aspuri, tiba-tiba ada laungan azan kuat-kuat. Time tu lah aku dah tahu dah, memang betul lah ada berlaku something dekat blok akademik tu kan. Lepas tu baca Yasin semua, tiba-tiba siapa je tak takut kan, sampai ada yang menggigil menggeletar kan. Lepas tu waktu tu masa dekat bilik tu masih blackout tau. Lepas tu banyaknya lepas tu aku lepas tu lagi. Lepas tu ni betul. Lepas tu tiba-tiba lampu dah ada, kipas semua dah buka. Kita orang macam ceritalah, tanya kenapa ni. Macam yelah kita orang yang duduk kat bilik study tiba-tiba macam apa yang berlaku sebenarnya. Lepas tu kan waktu week tengah exam, and then aku tanyalah aku punya akak Doman, kenapa semua tu kan. Lepas tu dia kata ada something jadi dekat blok akademik semua tu.
And then kita orang malam tu tidur macam biasa. Kita orang tidur longgok lah dekat bawah ramai-ramai. Satu bilik kita orang ada, kita orang punya katil dah berdeka. So ada 6 katil. So semua kat dalam bilik tu ada 12 orang. So kita orang tidur ramai-ramai kat lantai. Esoknya pergi sekolah. Waktu tu hari Jumaat. Waktu 2013 Johor masih macam biasa hari dia, Isnin sampai Jumaat. So Jumaat tu kita orang ada halakoh. Kita orang ada apa yang nuzul Al-Quran. Bukan. Apa tah yang dekat, kita orang dekat surau, kena kumpul ramai macam perhimpunan kat surau tu lah. Apa tah nama dia aku lupa. So kita orang baca-baca lah. Ada kita orang pagi biasanya dia baca-baca Al-Quran. Lepas tu ada tazkirah sikit. Time tu lah macam semua masuk kelas. Waktu tu lower form dah habis exam. Sebab kita orang kan tak ada subjek teras. Tak ada subjek elektif. So teras je kan exam kan. So senior form 4 tu lah yang ada exam. Kelas form 4 time tu ada Amanah, Bijak, Cekal, Dedi, Taat, Yakin. 6 kelas kot. 6 sama 6 ke 7 kelas tu lah. Kiranya ramai lah kan. So dalam satu kelas ada 29 orang macam tu. Blok kita orang, blok akademik, petak tau. Petak. So petak. So okay, sekejap aku buat demo. So petak macam ni. Okay, aku nak pegang benda ni, nak pegang laptop. Okay, aku bangku sini lah. Okay, so petak ni. Okay, ni bayangkan kita orang daripada surau kat sana, kita jalan dekat kaki 5 naik. So blok bawah ni semua, bawah lah, blok bawah, dekat bawah tu semua budak-budak form 2. And then kita orang, aku punya batch dekat tingkat 2, tingkat atas, kat sini. Sederet ni dengan L satu kelas kat sini. So petak yang sini semua budak form 4. And then daripada sini ada sambungan lagi. Ni makmal bio semua, makmal fizik semua kat situ. So okay. So pagi tu aku masuk kelas. Kita orang masuk kelas lah macam biasa. Tiba-tiba macam habis perhimpunan time tu pukul 7.30 lah, 7.40 macam tu masuk kelas. Tiba-tiba kita orang, aku dengar, bukan aku je, semua orang dengar satu jeritan yang sangat kuat. Ada orang jerit. Memang kuat gila. Dekat, maksudnya budak yang kelas seberang. Masa kelas senior, kelas form 4. And then time tu aku tak tahu apa lagi. Aku macam tak tahu ada isteri lah. Tapi dia tak tahu macam mana boleh jadiin benda tu. Sorry lah, aku punya handphone ni dia punya tu stand bergoyang sebab yelah pasang earphone kan. And then dah menjerit. Jeritan tu dia bersambung-sambung tau. So first yang jerit tu kuat nak mampus. Tiba-tiba bersambung-sambung ke kelas. Ada je yang jerit. Lepas tu semua kecoh. Aku nampak lah semua kelas senior macam, aku kelas tengah-tengah tau. Kelas lower form ada 5 je. Amanah, Bijak, Cekal, Dedi, Taat. So aku kelas Cekal kat tengah-tengah. Kan panjang dengan L tadi kan. So Amanah, Bijak, Cekal kat tengah-tengah, Dedi, Taat dekat L tu. So Cekal ni kelas aku duduk tepi tingkap yang menghadap ke seberang kelas form 4 tu kan. Aku tengok lah kan. Aku tengok macam ramai dah kecoh-kecoh keluar kelas. Lepas tu ada kita orang ada badan tau. Badan apa yang Islamik tu lah. Aku tak ingat lah. Itulah. Lepas tu macam badan ni sibuk dah keluar kan. Tengok semua tu. Lepas tu adalah yang panggil cikgu semua. Cikgu datang. So aku nampak benda ni tau. Aku bukan nampak benda tu, aku nampak orang. Sini aku lah. So aku nampak sini aku ni perempuan. Nama dia aku tak ingat lah siapa. Tapi aku kenal muka dia. Aku ingat muka tapi aku tak ingat nama. Dia pengsan tau. Lepas tu kawan-kawan perempuan dia tu pergilah angkat dia. Dia seorang. Tapi angkat dia tu macam ada 6-5 orang tau. Sampai dekat depan kelas aku jatuh. Akak yang pengsan tu. Lepas tu nak angkat balik berat. Diorang kata berat gila macam time tu ada cikgu tau. Lepas tu dia kata lah, cikgu berat lah untuk dia angkat semua tu. Sampaikan terpaksa panggil budak lelaki untuk angkat sekali akak tu pergi ke surau balik. So time tu memang ada announcement, perhatian kepada semua pelajar, anda diminta untuk bergerak ke surau beratur satu-satu macam tu. So kita orang pergilah macam, memang sumpah waktu tu memang serabut nak mampus. So pergi jalan pergi surau. Time tu lelaki depan, perempuan belakang. And then time tu kan sekolah baru. So kita orang punya surau tu tak ada tirai lagi tau. So memang lopong lah nampak depan belakang.
Lepas tu dia asingkan lah siapa yang terkena. Yang time tu ada yang betul-betul kena, ada yang pura-pura nak kena-kena. Faham tak? Maksudnya yang kena tu memang tak terurus. Ni ada yang pura-pura jadi terkena lah. And then pergilah diorang asingkan. Mana yang okey elok-elok duduk tempat elok-elok, mana yang tak elok tu asingkan. And then kita orang baca Yasin yang ramai. Bukan setakat budak perempuan je kena, lelaki pun kena. Lelaki ada seorang tu yang teruk gila tu sampai dia pingsan macam tu lah. So ni apa yang aku nampak lah. Aku tak kena tapi apa yang aku nampak. Lepas tu cikgu semua ada yang pura-pura tu sampai cikgu tu ni kelakar lah. Ada yang pura-pura. Lepas tu cikgu tu kata macam kita dapat tahulah detect orang tu pura-pura sebab yelah kalau orang tu kena dia tak ada ni nak betulkan tudung macam ni. Lepas tu Samu nangis tak. Lepas tu cikgu tu kata awak nak boleh nangis ke tak. Lepas tu ni semua kelakar. Apa je lah. So sambung balik. So adalah beberapa akak kat sini yang betul-betul kena, yang betul-betul kena histeria atau time tu. So kita orang kumpul balik, duduk dalam halaqah. Aku dengan budak classmate aku baca Yasin, genggam tangan kuat-kuat pegang kuat-kuat, lutut tak putus. Tak tercabut. Bukan tak putus lah dia punya halaqah tu. Lepas tu baca Yasin semua. Panjangkan cerita aku ni. Mula aku memang suka cakap. Kalau korang dengar aku cakap tak berhenti aku. Lepas tu baca-baca semua. Ada siapa-siapa kat sini tu macam teruk gila. Malam tu kita orang tak dibenarkan untuk pergi prep sebab takutlah nanti pergi prep kan kelas kena lagi kan. So kita orang duduk stay dekat dorm. Aku rasa aku kena jugalah. Aku tak kena. Aku macam hampir nangis. Yelah, orang sebelah nangis. Kita tengok orang nangis takkanlah kita nak diam kan. Mesti kita rasa macam nangis juga kan. Macam menguap lah. Kalau kau nampak orang menguap, kau pun nak menguap kan. Macam tu lah. So aku macam ternangis juga lah time tu. So aku nangis. Aku macam kena lah juga. Aku tak kena. Okay, aku cakap betul. Aku tak kena. Tapi aku nangis. So disebab aku nangis tu, orang asingkan aku juga. Okay. So aku tergolong daripada orang yang terasing tu. So petang tu dekat surau tu, dia pada pagi sampai petang tau. Lama gila weh. Lepas tu kita orang yang terasing tu duduk dekat surau, dekat tempat wuduk tu kan ada air bacaan Yasin tu kan. So kita orang kena mandikan guna air bacaan Yasin. Siramkan daripada atas ni, dia siramkan sampai ke hujung kaki. Kita orang duduk hujung macam ni. So jirus. Lepas tu duduk balik dekat dalam surau. Dah duduk macam orang bodoh kan. Duduk tengok-tengok akak sini yang betul-betul kena tu kan. Sumpah takut tengok diorang. Ada seorang ni dia kata perut dia sakit daripada perut sampai bawah kaki sakit, tak boleh jalan. Ada yang terlantar, ada yang tiba-tiba menjerit. Lepas dia kata panas kan. Padahal tak panas pun okey je. Tapi dia kata dia rasa diri dia panas. Lepas tu ada yang macam-macam lah. Lepas tu ada juga yang lelaki tu, seorang tu kat depan. Tapi aku tak tahu apa jadi kat dia. Lepas tu malam tu juga kita orang kena stay dekat surau. Lepas tu malam tu akak tu, ada seorang akak yang dia kata badan panas tu, dia baring tau. Tiba-tiba dia terbangun, dia terus lari terkeluar. Lepas tu yang wadah-wadah ni suruh tangkap dia. Tangkap, peluk semua tu, masuk balik dalam. Lepas tu dia jerit-jerit macam tu. Lepas tu tanya kenapa. Lepas tu dia kata dia nampak ada orang panggil dia keluar macam tu. Takut aku. Lepas tu malam tu yang ni lah, malam tu ada yang lelaki yang pengsan tu, dia dekat belah depan kan, dengan ada orang jaga dia, pegang dia semua tu kan. Tiba-tiba dia terjaga. Lepas tu dia keluar, tiba-tiba dia muntah tu muntah hijau. Orang budak-budak yang kata muntah hijau lah, tapi tak tahulah muntah dia muntah, tapi yang penting dia muntah. Lepas tu dia bawa masuk balik dalam. Lepas tu macam yelah, yang senior-senior ni pergilah tengok depan kan, macam ustaz-ustaz tengok baca-baca semua. Tiba-tiba ada satu senior ni aku kenal sebab dia akan naik bola aku. So nama dia, ni bukan nama sebenar ya, nama dia Kak H. Okay, Kak H ni pergi depan. Dia tengok lelaki tu, dia pun macam lemah. Lepas tu bawalah ke belakang. Lepas tu dia kata kenapa. Lepas tu dia kata dia nampak something dekat lelaki tu. Macam tu, dia kata tu first time dia nampak benda macam tu lah. So daripada kes histeria tu, kecoh lah. Baik-baik exam esok hari Jumaat tu terus tak exam, terus postpone exam tu. Exam fizik tak siap, fizik ke bio macam tu lah, yang elektif yang susah-susah tu. Aku tak ingat sangat lah apa jadi lepas tu. Bila dah keadaan dah mula stabil,
Macam yelah aku sibuk lah tanya kenapa kan, apa jadi sebenarnya. Waktu first kena tu apa jadi, aku tak apa sure. Tapi yang aku ingat lah, diorang kata ada seorang lelaki ni dia pergi cabar benda tu, pergi dekat blok-blok biologi kat fizik tu. Yelah waktu tu kan ada 3 form je. Form 4 tu pun tak berapa guna sangat bilik makmal tu bukan 1-2, banyak. Ada 2 blok sini untuk makmal budak-budak form 1 form 2, 3 tingkat. Kau rasa 3 ke 2 tingkat. Lepas tu blok lagi satu, blok lagi satu. So siapa je yang ada kat sana kan, dah jarang digunakan. So sebab itulah malam tu macam ada ni, yang budak-budak classmate aku cerita lah dengan budak-budak yang aku tanya. Dia kata malam tu ada orang cabar benda tu, pergi kat blok-blok makmal tu semua. Lepas tu kenalah pengsan semua, panggil ustaz datang. So macam tu lah. Aku tak apa sure lah cerita aku ni sahih ke tak, tapi daripada apa yang aku dengar cerita lah, tak tahulah betul ke tak. Tapi kepada kawan-kawanku, kawan-kawan sekolah asramaku, kawan-kawan sebashku, kalau korang ingat kisah-kisah histeria yang aku ceritakan ni, yang entah meraban aku cerita ni, korang komen lah kat bawah. Mana tahu ada yang aku terlupa, mana yang aku salah kan. Korang betulkan balik aku kan. So itu sahaja. Aku dah penat lah aku cakap, tekak aku dah sakit. Itu sahaja. Tangan aku kan tak penat-penat. Macam gitulah. Okey, tak apa. Tamatlah kisah malam ini. Taklah horror sangat, sebab taklah seram sangat. Tapi jelah, ceritalah je kan. And jangan lupa tekan subscribe, tekan button notification untuk video-video yang akan datang. Klik juga like dan share. Terima kasih kerana sudah tengok video ni. Ya. Bye.